Okey. Hari ini seperti yang dijanji, kita nak bincang aktiviti 7.1 di mana datanya kita dah buat minggu lepas. Datanya kita dah buat minggu lepas. Okay. Jadi eksperimen aktiviti ini cikgu nak minta awak buat laporan. So hari ini kita nak bincang saja laporan tersebut. So data ni refer kepada minggu lepas. Cikgu rasa minggu lepas awak semua dah salin data ni. Betul tak? Okay, data ni cikgu rasa dah salin semua sekali yang kita tengok daripada video minggu lepas. Okay, dah salin ke semua? Dah. Dah salin semua kan? Okay. So hari ni kita nak bincang soalan. Okay, kita nak bincang soalan. Cuba refer kepada buku teks muka surat 223 ni. Buku teks muka surat 223 di mana kita nak buat perbincangan. Okay, perbincangan nyatakan perubahan yang dapat diperhatikan dan diukur. Okay, yang diukur dalam aktiviti. Jadi perubahan yang diperhatikan dan diukur dalam aktiviti. Apa yang kita ukur dalam aktiviti ini? Kita ukur apa? Apa yang kita ukur dalam aktiviti ini? Alia? Siapa-siapa boleh volunteer jawab. Apa yang kita ukur daripada aktiviti ini? Kita nak tahu kadar tindak balas aktiviti ini kita ukur apa? Apa yang kita ukur? Masa. Kita ukur bacaan biurek kan? Yang kita tengok bacaan biurek kan? Betul tak? Jadi yang kita tengok yang perubahannya adalah bacaan biurek. Masa kita tak ukur, cuma yang kita ukur ni bacaan biurek. Kita ambil bacaan biurek dalam masa yang kita tetapkan, iaitu setiap 30 saat kita ambil bacaan biurek. Okey. Jadi nyatakan perubahan yang diperhatikan dan diukur dalam aktiviti ini yang kita ukur adalah bacaan biurek. Kenapa kita ukur bacaan biurek? Sebab kita nak dapat isi padu gas yang terbebas. Okey. Jadi kat sini nyatakan perubahan yang diperhatikan, yang kita perhatikan adalah bacaan biurek. Okey, bacaan biurek. Okey. Boleh. Bacaan biurek okey. Dan diukur. Jadi kat sini kalau kita nak jawab, bacaan biurek akan menunjukkan isi padu gas yang terbebas dalam tindak balas ini. Okey, bacaan biurek menunjukkan isi padu gas yang terbebas dalam eksperimen ini. Kalau kita nak tahunya adalah isi padu gas yang terbebas. So macam mana kita dapat isi padu gas? Melalui bacaan biurek. Okey. Nombor 2, namakan gas yang terbebas. Okey, zin bertindak balas dengan asid sulfurik, hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah gas hidrogen. Hal ni kita kena ingat, iaitu bila asid bertindak balas dengan logam reaktif, maka hasilnya adalah garam dan gas hidrogen. Maka namakan gas hidrogen. Kemudian tulis persamaan kimia. Cikgu rasa persamaan kimia ni pun tak ada masalah untuk awak tulis sebab kita dah biasa dah dengan persamaan kimia, iaitu kita ada bahan tindak balas, kita ada zinc, okay, asid yang kita ada adalah H2SO4. Okay. Jadi asid bertindak balas dengan zinc, maka hasilnya zinc ambil sulfat, iaitu zinc sulfat, okay, dengan H2. Okey, ni persamaan kimia kita. So bila kita dah buat formula kimia untuk bahan, formula kimia untuk hasil, maka kita buat balancing lah. Zinc 1 balance seimbang, sulfat 1 seimbang, H2 seimbang. Jadi ini adalah persamaan kimia. Jadi bila kita tulis persamaan kimia, jangan lupa untuk seimbangkan persamaan kimia. Okey. Bagaimanakah anda tahu tindak balas telah selesai? Macam mana kita tahu tindak balas telah selesai? Okey, ni data kita. Macam mana kita boleh tahu tindak balas sudah selesai daripada data kita? Untuk A. Macam mana kita tahu tindak balas sudah selesai? Tiada gelembung gas terbebas. Boleh. Tiada gelembung gas terbebas. Okey.
tiada gelembung gas terbebas. So kalau katakanlah kalau kita dapat, kita tengok daripada jadual, nampak tak? Dia punya isi padu ni malar. 4 pelapel. Maknanya tiada gelembung gas terbebas. Jadi bila tiada gelembung gas terbebas, maka kita anggap kadar tindak balasnya sudah kosong ataupun tindak balasnya sudah selesai. Okey, selesai perbincangan untuk aktiviti A. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita pergi kepada aktiviti B. Aktiviti B tindak balas antara asid nitrik dan ketulan marmar. Okey. Mana data kita dapat asid nitrik dengan ketulan marmar? Ini data yang kita dapat minggu lepas. Di mana kita ambil bacaan penimbang. Bacaan penimbang semakin berkurang dengan masa yang kita nampak korang bacaan penimbang dia. Okey, so kita tengok perbincangan. Nyatakan perubahan yang diperhatikan dan diukur dalam aktiviti ini. So, okey. So kalau kat sini yang kita ukur apa dia? Bacaan penimbang. Yang kita ukur adalah bacaan penimbang. Ataupun kita boleh kata bacaan penimbang ini menunjukkan pengurangan jisim bahan tindak balas. Okey. Bacaan penimbang menunjukkan pengurangan jisim bahan tindak balas. Okey, boleh Jadi perubahan apa yang kita perhatikan? Kita perhatikan perubahan penimbang. Okey, bacaan penimbang elektronik. Okey, kenapa kita tengok bacaan penimbang? Sebab kita nak tengok pengurangan jisim. Pengurangan jisim ini adalah merujuk kepada pengurangan jisim bahan tindak balas. Okey. Seterusnya, mengapakah perubahan tersebut berlaku? Okey, jelaskan jawapan anda dengan bantuan persamaan kimia. Okey, dengan bantuan persamaan kimia. So, persamaan kimia, cuba kita buat persamaan kimia. Iaitu kalsium karbonat. Kita react dengan asid nitrik. Okey. Sekarang kita kena ingat apa dia? Bila logam karbonat bertindak balas dengan asid, hasilnya adalah garam, air dan gas karbon dioksida. Jadi garamnya apa dia? CaNO32, okey, air H2O dengan gas karbon dioksida. Sekarang kita buat balancing, H ada 2, tak 2 kat depan. Maka H seimbang, NO3 seimbang, H seimbang kan? Ca seimbang, C seimbang, O3 seimbang. So persamaan sudah seimbang. Okay. Jadi soalan dia kata mengapakah perubahan tersebut berlaku? Jadi perubahan tersebut berlaku kerana apa? Kerana gas karbon dioksida terbebas. Tindak balas membebaskan gas karbon dioksida. Oleh itu gas karbon dioksida terbebas ke udara. Bila gas karbon dioksida terbebas daripada tindak balas, so dia akan keluarlah. Okey, keluar ke udara. Bila dia keluar ke udara, maka sebab itulah kita nampak jisim akan berkurang dengan masa. Okey. Okey, sempat ke tu? Kes 4 ke tu dia kata mengapakah perubahan tersebut berlaku. Perubahan apa dia? Perubahan jisim tadilah. Kita tengokkan perubahan jisim berkurang dengan masa. Kenapa? Sebab tindak balas antara kalsium karbonat dengan asid nitrik ini membebaskan gas karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida akan terbebas ke udara menyebabkan jisim penimbang elektronik berkurang dengan masa. Okey. Bagaimanakah anda tahu tindak balas telah selesai? Macam mana kita nak tahu tindak balas sudah selesai kat sini? Tiada perubahan jisim. Betul. Tiada perubahan jisim. Maka kita tunggu selama mana pun jisim tu kekal tidak berubah. Jadi maknanya tindak balas sudah selesai. Okey, tiada perubahan jisim. Okey, tindak balas telah selesai apabila tiada perubahan jisim. Okey. Selesai? Selesai ke tu? Selesai. Selesai. Okey. So kita gisi pula.
Si tindak balas antara antara lautan kalium iodidat dengan plumbum 2 nitrat. Hak ni hanya kita tengok mendakan saja kan. So apa mendakan yang terbentuk dalam tindak balas ini? Mendakan yang terbentuk apa dia? Mendakan berwarna gapa terbentuk? Kuning. Tengok video berwarna kuning. Okey, tu saja dia nak tahu kan. Kita ambil masa baru ni kan. Okey, sebab dia nak masa rekod. Kemudian perbincangan dia hanya dia minta awak nyatakan warna, so warna kuning. So tulis persamaan kimia. So persamaan kimia pun kita boleh tulis iaitu Ki bertindak balas dengan Pb NO3 tu. So hasilnya dia tukar saja. K ambil nitrat iaitu KNO3 plus PB ambil I dia akan jadi PBI2. So balance letak 2, letak 2. So dapatlah persamaan kimianya. Okay. Jadi selesailah kita bincang aktiviti 7.1. Jadi jangan lupa report ini. Okey, report ni jangan lupa tanda. Jadi oleh kerana kerja awak tak siap lagi, siapkan kerja tu dulu lepas pada ni. Okey, tulis salin molek ni supaya bila awak nak buat aktiviti 7.1 report dia tu, awak boleh buat dengan senang sebab semua data awak dah salin dah. Okey, selesai. Tak ada soalan ke nak tanya cikgu? Tak ada soalan ke nak tanya cikgu? Tak ada. Ada, okey. Ada. Jadi kat sini kalau kita tengok data ni, nampak dah data yang kita ambil minggu lepas. Okey, data ni kita ada isi padu gas, kita ada masa. Isi padu gas, kita ada masa. Okey, jadi kita tahu kan, kadar tindak balas mesti bahagi dengan masa. That's why lah kalau soalan kita tengok buku teks dia kata penentuan masa tindak balas berdasarkan perubahan boleh diperhati dan diukur telah ditunjukkan melalui aktiviti 7.1 di mana awak ada masa, awak ada isi padu gas, awak ada masa, ada pengurangan jisim. Maka secara tak langsung awak boleh cari kadar tindak balas. So bagaimana cara menentukan kadar tindak balas? So menentukan kadar tindak balas kita ada di muka surat 225. Oleh kerana cikgu nak cepat, cikgu hanya pergi kepada bahagian tertentu saja. Okey. Jadi kadar tindak balas ini kalau kita tengok muka surat 225 dia kata kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu. Maknanya ada dua kadar tindak balas kat sini. Yang pertama dipanggil kadar tindak balas purata. Yang kedua dipanggil kadar tindak balas pada masa tertentu. Okey, apa makna pada masa tertentu? Okey, contohnya kita baca ni. Cikgu baca ni. Sebuah kereta sedang berjalan sejauh 400 km. Oleh kerana keadaan trafik sentiasa berubah, pemandu kereta tidak dapat mengekalkan satu kelajuan tetap dan mengambil masa 4 jam untuk sampai ke destinasi. Kelajuan purata adalah 100 km per jam. Okey, ni diumpama sebagai kadar tindak balas purata. Macam mana kita dapat 100 ni? Iaitu 400 bagi dengan 4. Dapat 100 km per jam. Okey, jadi ni kita panggil kadar tindak balas purata. Makna kadar tindak balas purata ni kita ambil berapa jauh, berapa masa. Tu kita panggil kadar tindak balas purata. Sama juga katakanlah kalau kita tengok data ni. Data kita dapat minggu lepas. Data ni di mana kalau kita nak cari kadar tindak balas purata, maka kita pun tengok berapa isi padu dia, 48. Bila masa dia dapat 48 pada minit keempat. Okey, minit 4.5 ni 48 juga. So kita tidak ambil hak ni. Berapa? Sebab sini tindak balas sudah selesai. Kalau kita tunggu lama pun isi padu akan jadi 48 juga. Tidak berubah sebab tindak balas sudah selesai pada minit keempat. Jadi bila kita nak cari kadar tindak balas purata, maka 48 ni bahagi dengan 4 dapatlah kadar tindak balas purata. Okey, boleh. Jadi ni yang dikatakan dengan kadar tindak balas purata. Okey. Bagaimana pula kadar tindak balas pada masa tertentu? Kadar tindak balas pada masa tertentu, contoh dia bagi kat sini.
Pegawai polis trafik menghala kamera kelajuan ke arah kereta tersebut kerana bergerak dengan kelajuan melebihi had laju. Kamera merakamkan kelajuan kereta sebagai 140 km per jam pada ketika itu. Kelajuan pada ketika itu umpama kadar tindak balas pada masa tertentu. Maknanya katakanlah orang ni bawa bawa tadilah orang ke atas tadi kan. Dia bawa kereta 400 km katakanlah daripada Kota Baru nak pergi ke Kuantan. Okey, ke Kuantan. Jadi tak tahu sama ada di Besut tu berapa, okey, di tol tu berapa, di highway tu berapa. Okey, cuma ke atas ni kita tahu purata berapa jauh, berapa masa dia ambil, dapat purata. Tapi kalau pada masa tertentu, contohnya kadar tindak balas dekat Jelutih berapa? Tu pada masa tertentu. Okey, dekat tol, okey, dekat Setiu berapa? Tu kita panggil kadar tindak balas pada masa tertentu. Contohnya kat sini, okey, pada 1 berapa? Pada 3 berapa? Pada 2 berapa? Tu maknanya pada masa tertentu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada seterusnya kadar tindak balas purata merupakan tindak balas purata bagi kadar tindak balas yang berlaku dalam satu tempoh masa tertentu. So dia minta awak faham keterangan berikut untuk cara menghitung kadar tindak balas purata bagi tindak balas yang membebaskan gas. Contohnya kita buat graf, dapat graf macam ni. Isi padu melawan masa. Tindak balas berhenti kat sini. Bila kita dah mula untuk scatter, garis lurus scatter kat sini, maka di sinilah titik di mana tindak balas sudah selesai. Jadi bila kita nak ambil kadar tindak balas purata bagi keseluruhan, mana dia mula-mula berhenti kat sini. V dia berapa, masa dia berapa. So V bahagi T ini adalah kadar tindak balas purata bagi tindak balas tersebut. Okey. Jika dikata kadar tindak balas purata pada T saat, maknanya purata juga, dia guna perkataan purata juga pada T saat, maka kita ambil T saat, kita garis, mari ke sini. Okey, jadi kita pun tengok berapa dia punya jumlah isi padu yang terkumpul. Maknanya V tolak kosong, T tolak kosong. Sama juga dengan V bahagi dengan T. Okey, itu kadar tindak balas purata dalam T saat. Maknanya dalam T saat itu antara kosong hingga T. Antara kosong hingga T. Itu kita panggil dalam T saat. Okey, pertama iaitu antara kosong hingga T. Jadi T ni kita pun naik. Kita dapat V. So V bahagi dengan T. Dapatlah kadar tindak balas purata dalam T saat pertama. Okey, selesai. Kemudian nanti kita buat aplikasi. Cuma ni nak suruh awak faham dia dulu. Kemudian kita pergi kepada bahagian yang ketiga. Okey, bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga, kadar tindak balas purata dari T hingga T2. Dari T1 hingga T2. Okey, jadi T1 hingga T2. Jadi kalau kadar tindak balas purata, maknanya antara T1, T2. Kita pun ambil V pada T1, V pada T2. Maka nak cari kadar tindak balas purata dari T1 ke T2 sama juga dengan isi padu V2 tolak V1 bahagi dengan T2 tolak T1. Dapatlah isi padu, kadar tindak balas purata dari T1 ke T2. Okey. Seterusnya, ni untuk kadar tindak balas purata. Ada berapa jenis kadar tindak balas purata kat sini? Ada 3. Okey. Yang pertama keseluruhan. Yang kedua dalam T saat pertama. Okey, contoh. Okey, yang ketiga antara. Okey, antara contohnya T1 dengan T2 ataupun antara T2 dengan T3. Tak kisahlah, tapi purata antara. Okey, tu 3. Okey, kaedah ataupun 3 jenis kadar tindak balas purata. Kemudian kita pergi kepada kadar tindak balas pada masa tertentu. Okey,
Kadar tindak balas pada masa tertentu merupakan kadar tindak balas yang berlaku pada satu ketika sahaja. Kadar tindak balas pada masa tertentu boleh diperolehi daripada data eksperimen dengan memplot graf perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas melawan masa dan seterusnya mengukur kecurunan lengkung tangen pada masa tertentu. So, Rajah 7.9 menunjukkan cara menghitung. Yang pertama data. Okey, sekejap lagi kita akan buat yang ni. Ni kita kan ada data. Okey, sekejap lagi. Kan cikgu katakan hari tu tolong sediakan kertas graf bersama-sama dengan awak untuk hari ni. Betul tak? Betul kan? Kata ingat tu. Ada ke tak kertas graf sekali dengan awak tu? Ada? Ada. Ada. Okey. Ada. Jadi cara dia, kita kena plot graf dulu. Graf kita dapat lebih kurang macam ni. So bila plot graf, kita sama nak cari kecurunan graf masa kita belajar matematik dulu. Cara nak cari kecurunan, maka kita ambil, katakanlah kita nak cari kadar tindak balas pada T saat. Maka kita T, masa T ni kita buat broken line sampai ke titik, maka kita ambil pembaris, kita pun garis. Okay, garis. Okay, garis. Nak garis ni kita kena letak pembaris lah supaya angle atas dengan angle bawah ni sama supaya kita dapat jawapan itu dalam julak dia. Kita dah dapat garis tangen, maka kita bentukkan segitiga. Kita cari nilai X, nilai Y. Okay? X, Y, X, Y. Jadi kita guna formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Maka kita dapatlah kecurunan garis tangen. Dan kecurunan garis tangen itu adalah kadar tindak balas. Okey, boleh? Boleh faham situ kan? Boleh. Okey. Graf ini akan ada dua keadaan. Sama ada dia akan naik, isi padu bertambah ataupun kita buat eksperimen yang kedua, kita akan nampak gisim berkurang dengan masa, betul tak? Gisim berkurang dengan masa. Maka kalau kita nak dapat kadar tindak balas pada masa T untuk graf macam ni, maka kita buat garis tangen kat bawah pula. Okey, sama garis tangen, kemudian buat bentukkan segitiga, kemudian cari X1, X2, Y1, Y2, kemudian Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 adalah sama dengan kecurunan garis tangen, sama juga dengan kadar tindak balas. Okey. Sekarang kita nak buat aktiviti 7.2. Okey, keluarkan kertas graf. Cikgu nak awak lukis graf berdasarkan data ini. Jadi graf yang perlu awak lukis ada dua, iaitu graf A dengan graf B. Boleh Lukis graf A dengan graf B, iaitu graf masa melawan isi padu gas. Jadi maknanya faksi Y itu adalah faksi Y itu adalah isi padu gas dalam sentimeter padu. Kemudian faksi X ini adalah masa dalam minit. Okey, boleh? Okey, lukis sama-sama. Cikgu lukis, awak lukis. Lukis cepat sikit. Jangan lupa bila kita lukis graf ini, kita kena pastikan graf yang kita lukis ni melebihi lebih daripada separuh kertas graf. Lebih daripada separuh kertas graf. So graf ni kena guna pembaris. Jangan guna, guna pensel. Jangan guna pen. So boleh lukis. Boleh Okey, kemudian buat masa. Mula dengan kosong. Datanya ada 10 semua tu.
10. Maka buat tepi sekali baru ni. Okey. Kita ambil ujung sekali. Okey, jangan lupa buat semua tu. Jangan lupa buat semua. So kat sini kosong. Kat sini 1.0. Okey, bukan. 1.0. 2.0. 3.0. 4.0. 4.0. Okey. Kita lukis. Ni masa dalam minit. Okey. Dan kita ada kat atas ni pula. So kita ada 52. Kalau 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Okey, boleh. Jadi, kita buat 5 kat sini, 10 kat situ. So, kita ada 15. 15. 20. 25. Cikgu. Ya. Cikgu. Maksi Y tu guna 555. Ha. 510. Dia nak suruh lebih lebih daripada separuh ketagraf. Okey, 35, 40, 45, 50. Nampak tak gerah awak jadi besar tu? Dia nak gerah besar lah. Okey, jadi dah siap hujung ni. Kita letak hujung ni adalah isi padu gas dalam sentimeter padu. Okay, kat bawah ni masa dalam second. Okey, dah dapat dah bacaan belaka. So ni 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Okey, lepas tu buat koordinat lah. Kalau 50, kosong. Tak. Okey, kosong kan? Okey, kosong. Ambil bacaan, bacaan isi padu gas. Kalau 0.5, 13. Okey, 13. Mana 13-nya? Okey, 11, 12, 13. Ni 13. Okey, tanda situ. Okey, kemudian 1.0, 21. 1.0, 21. 20, 21. Okey. Okey, 1.5, 28. 1.5, 28. 25, 26, 27, 28. Okey, baru sudah breakfast ke tu? Baru masuk tu. 2.0, 2.034. Okey, 34 mana? So, ni 35, sini 34. Okey. Kemudian 2.5. 2.5 berapa? 42. So, ambil 42. Mana 42? Okey, 41, 42. Okey, ni 42. Okey. Kemudian 3.0 berapa? Silap cikgu. 2.5 bukan 42. Silap. 2.5, 38 tak? 38 ni 35, 36, 37, 38 situ. Okey. Kemudian 3.0 berapa? 3.0, 42. So sini 40. Okey. So sini 40, 41, 42. Follow cikgu ke belakang tu. 3.5,
Ya, cikgu. 3.5, 45 dapat. Mana 45? Ni 45. Okey. Kemudian 4.0 berapa? 48. Mana 48? 45, 46, 47, 48. Okey. Kemudian 4.5 berapa? 4.5 pun 48 juga. Okey. Bila kita dah dapat tanda semua dah titik ni, kemudian kita pun buat graf lah. Graf ni kena freehand Cikgu, 3.5 ni berapa? Ni data dia ni. 45. Ha ni. Awak salin tak ke data ni? Takut nak awak tak salin pula. Salin dah kah? Salin dah. Salin dah. Okey ni. Okey. So, awak pun buatlah garis titik ni. Boleh ni? Okey, jadi sambung antar titik guna freehand. Okey. Okey, boleh? Okey. Cikgu dah dapat dah graf ni. Tapi adalah titik tak kena. Okey. Kita bentukkan graf biar sama macam teori, tak apalah titik tak kena tu abaikan. Okey. Tak payah sambung tak jadi. Okey. Dah. Dah? Siap dah cikgu. Dah cikgu. Okey, kalau dah siap kita buat B pula. Ni bahagian A. Okey, ni A. Sekejap lagi B tu. Kita lukis graf dulu ni. Ni A. Kemudian kita pergi B pula. Lukis B pula. Sama macam tadi. B tu 2, 4, 6, 8, 10 juga. Kena ambil hujung sekali. Kalau tidak tak sampai. Okey, ambil ujung. Ambil ujung. So samalah. Paksi dia sama. Kita start dengan 1.0. Kat sini kosong. Maka sini 1.0. Okey, sini 2.0. Kemudian kita ada 3.0. Kemudian kita ada 4.0. Okey, lepas tu paksi ni adalah masa. Sedalam minit. Selesai. Kemudian kita tengok. Data untuk bacaan penimbang ni, dia tinggi sekali adalah 4. So kita boleh buat macam ni juga. Okey, 1, 2. So kita boleh ambil sini 1.0 sebab kita nak show graf kita lebih daripada separuh. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, sini 2.0. Okey, 1, 2, 3, 4. Sini 3.0. Okey, 1, 2, 3, 4. Sini 4.0. 1, 2, 3, 4. Sini 5.0. Okey. Boleh? Boleh Boleh. Sekarang kita pun tandalah. Okey, paksi Y ini adalah bacaan bacaan penimbang. Elektrik. Dalam gram. Bacaan penimbang elektrik ni sama juga dengan pengurangan jisim bahan tindak balas. Okey, boleh Bacaan penimbang ini adalah sama juga dengan pengurangan jisim bahan tindak balas. Okey. Sekarang kita pun
Ni dah ni. Ni dah selesai dah ni. Okey, bacaan penimbang elektrik sama juga dengan pengurangan G sembahan tindak balas. So sekarang ni kita pun buat graf lah. Okey, so bacaan masa kosong, bacaan 4. So kita pun tanda mana 4, ni 4. Nah, ni 4. Okey, bacaan kosong, okey. Masa kosong, bacaan 4. Yang kedua, 0.5 kat sini. Okey, 3.72. 3.7. Mana 3.7? Ni 3.5. Sorry. Ni 3.5. Ni 3.0. Ni 3.7. Okey, 72 lebih kurang lah. Kita buat 3.7. Okey, ambil 3.7 sini. Okey. Kita bunda kat situ. Okey, kemudian hok 1 tu dia jadi 3.5. Kalau 1, 3.5. Mana 3.5? Ni 3.5. Silap. Okey, 1, 3.5. Mana 3.5? Ni 3.5. Okey. 1.5 berapa? 3.25. Mana 3.25? Ni 3.25 kan? Okey. 2.0 3.08. 3.08 lebih kurang 3.1. Okey. Kemudian 2.0 2.93. Kita pun tengok lebih kurang 2.9 kan? 2.5 ne 7 8 9. Okey, lebih kurang situ. 3.0 2.82. Okey, 2.8 ni 2.5. Okey, 2.5. Ne 5 ne 7 8 di sini. Okey. 3.5. 2.7 3. 2.7. Ni 2.5. 5 ne 7 di situ. Okey. 4.0. 4.0 berapa? 2.05. 2.0. Sini 5. Sini ne. Ne 0.5. Okey, dek tengah sini. Okey, lepas tu masa 4.5. 2.59. 2.59. 59 mana 59? Ni 2.5. 59. Okey, lebih dari situ. Okey, boleh? Okey, sekarang kita sambung titik. Sambung titik. Okey, sambung titik. Dah. Dapat dah graf kita. Boleh Kadang ada sikit-sikit yang tak sama, tak itu tu. Usuk sikit tu kita beki lah. Lama tak pegang pensel ni. Tak berapa comel jadi. Kalau tak berapa comel kita adjust lah sikit biar nampak comel sikit. Okey lah. Saya beki kau tak comel pula. Bila dia beki kat dia jadi itulah lagilah sikit ya. Okey. Selesai dah? Selesai dah. Okay, selesai. Okey. Jadi cuba kita tengok aktiviti 7.2. Dia kata menentukan kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu. So dia kata berdasarkan data yang diperolehi daripada aktiviti 7.1, jawab soalan berikut. Oh, graf ni. Ada orang minta line slow ke dah. Susah juga nak ngajar online sekejap ni. Awatif.
Sekejap ni cikgu snap graf sekejap. Okey. Sekarang tengok juga. Okey, kelas takwa lagu mana okey ke kelas takwa? Okey. Berapa orang wakil kelas takwa ni? Hari ni tak ramai 20 dah, 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25 baru ada. Sepatutnya 37. Jadi daripada sini dia kata muka surat 22, 27 tu menentukan kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu. So berdasarkan data yang diperolehi daripada aktiviti 7.1, inilah aktiviti 7.1A tu kan. So dia kata bagi tindak balas zinc dengan asid sulfurik, plot graf dia. Yang kedua dia kata hitung kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Okey, yang pertama dalam minit pertama. Okey, jadi kalau kita refer kepada nota tadi, kalau dalam minit pertama maknanya kita pun tengok ni minit pertama kan? Ni minit pertama. Jadi awak buat broken line, okey, minit pertama ni buat broken line naik atas sampai ke graf. Bila sampai kat graf, awak pun buat pula broken line kat sini. Okay, kat sini. Ni. Daripada graf ni. Dapatlah berapa. Dapat berapa. Okay, boleh. Jadi daripada sini, kita pun boleh jawablah. Jadi kat sini, kita ada aktiviti 7.2. So, kita nak jawab soalan nombor 1. Okay, A. Kita dah plot graf. Okay, graf kita dah plot selesai. Okay, kita tengok B pula. B dia kata, dia suruh awak hitung. Okay, kadar tindak balas purata. Okay, 1 dia kata dalam minit pertama. Sebenarnya, kalau kita nak dapat kadar tindak balas purata dalam minit pertama ni daripada jadual pun boleh. Daripada jadual pun boleh. Macam mana nak buat daripada jadual? Mana minit pertama ni minit pertama. Minit pertama tolak kosong. 21 tolak kosong. 29. Okey, sorry. 1 tolak kosong. Boleh ni? Okey. Dia ada dua kaedah. Dua kaedah sini. Okey. Yang pertama, A. Kita boleh dapat dari jadual. Okay. Dari jadual. Macam mana dari jadual? Kita pun ambil masa. Dari jadual ni kan masa. Okey. 0, 1. 0, 21. Jadi lagu mana nak dapat kadar tindak balas dia? Jadi daripada jadual, maka kita akan dapat kadar tindak balas 21.0 tolak 0.0 bahagi dengan 1.0 tolak 0.0. Jadi dapat berapa? 21 cm padu minit tolak 1. Okey, boleh. Boleh daripada jadual. Okey. Tapi kalau daripada graf, daripada graf, kita pun ambil macam tadilah. Buat gana. Ambil pembaris. Okey, untuk mandah. Ambil pembaris, buat broken line, lepas tu buat garis sampai ke sini. Tapi graf cikgu titik dia tak kena. Kita ikut graf kita. Cikgu tak kena. Kalau awak titik kena, ambillah daripada sini dapat 21 juga. Tapi cikgu dapat 20.5. Kalau cikgu dapat daripada graf ni 20.5. Sebab graf cikgu tu tak kena titik tu. Kalau awak kena, buat 21. Okey, awak comel lah tu cikgu. Taklah model itu tak guna ni jadi tak berapa smooth. Okey, tolak kosong. Berapa tolak kosong? Sebab dalam minit pertama mesti antara kosong dengan 1. Minit pertama antara kosong dengan 1. Jadi isi padu
tolak dengan kosong, masa pun tolak dengan kosong. Jadi 20.5 daripada graf cikgu. Graf awak terpulang pada awak. Jadi 1.0 tolak 0.0. So kat sini cikgu akan dapat 20.5 cm padu minit tolak 1. Okey. Jelas ke tidak kat situ tu? Okey ke? Okey. Okey. So, okey. Seterusnya. Kita pergi kepada seterusnya. Soalan seterusnya nombor 2. Okey, nombor 2. 2 Roman lah. 2 Roman. Dia kata dalam minit kelima. Okey. Dalam minit kelima, kita sama juga boleh buat daripada jadual. Macam mana jadual? Kita tengok jadual. Mana minit kelimanya? Mana minit kelima? Oh, tak ada minit kelima. Okey, tak ada minit kelima. Tapi kita boleh buat kan? Minit kelima, 5.0 sini. Berapa isi padu dia? 48 juga. 48 juga. Jadi minit kelima maknanya minit kelima 5.0 sini. Minit kelima 5.0. Jadi 5.0 ambil minit keempat, ambil minit keempat. Boleh? Okey, boleh. Okey, kalau kita nak cari dalam minit kelima, maknanya minit kelima dengan minit keempat. Ni dalam minit kelima lah. 48. Jadi daripada jadual, kita akan dapat minit kelima iaitu 48.0 tolak 48.0. Bahagi dengan masa berapa? Masa berapa? 5.0 tolak 4.0. Jadi dapat 0/1 sama dengan 0.0 cm padu minit tolak 1. Maknanya kadar tindak balas dia kosong. Maknanya tindak balas sudah selesai. Itu daripada jadual. Kalau kita nak daripada graf, lagu mana pula daripada graf, kita pun tengok graf. Mana minit kelima? Mana minit kelima? Ni 4.5, ni minit kelima. Ni 5.0 kita. Kita boleh tanda sini. Mana minit kelima? Ni. Ni 5.0 kita. Kita pun buat broken line. So kat sini ni kalau kita buat panjang ni, garis dia akan sama ni. Sama. Okay, sama situ. Jadi kita pun buatlah broken line naik. Dia kalau daripada graf dia kena buat broken line. Jangan tengok dengan mata gitu je. Okey, yang menandakan kita buat daripada graf ni adalah broken line kita. Ni broken line menunjukkan kita ambil data tu. Buat broken line naik ke atas. Okey, naik ke atas. Naik ke atas. Okey. Lepas tu buat broken line pada 4.0 pula ni. Ni pada 4.0 pula. Naik ke atas juga ni. Okey, sebab yang dikatakan dengan dalam minit kelima adalah antara minit keempat dengan minit kelima. Kalau minit keenam, antara minit kelima dengan minit keenam. Kalau minit ketiga, antara minit ketiga dengan minit kedua. Lepas tu oleh kerana dia garis, dia lurus dari sini ni, makna dia sudah sudah mendata dekat sini, maka satu garis je lah yang kita dapat sini. Okey, iaitu nilai 48. Jadi daripada graf pun sama, nilai sama antara minit kelima dengan minit keempat. Jadi daripada graf, so kita dapat sama, iaitu 48.0 tolak 48.0 bahagi dengan 5.0 tolak 4.0. So dapatlah 0 sentimeter padu minit tolak 1. Okey, selesai. Okey, selesai. Okey, dah. Dah. Okey. Kemudian kita pergi kepada seterusnya. Seterusnya yang ketiga.
Yang ketiga dia kata apa dia? Dia kata bagi keseluruhan tindak balas. So macam mana nak cari keseluruhan tindak balas? Keseluruhan tindak balas kita akan tengok bila tindak balas itu selesai. So tindak balas itu selesai pada minit keempat. Minit keempat kan? Dia mula selesai pada minit keempat. So kita buat broken line dah ada dah. Isi padu berapa? Okey, isi padunya adalah 48. Okey, isi padunya adalah 48. Okey, jadi kat sini 48 bahagi dengan 4 terus. Okey, 48 bahagi dengan 4 terus. So, kita nak cari apa dia? Dia cari ini adalah keseluruhan. Okey, kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas. Okey, iaitu berapa maksimum volume? 48. Berapa masa dia? 48 cm padu. Masanya adalah 4 minit. Boleh Cikgu lupa lah. Cikgu terbawa-bawa yang apa tu, yang KBSM. Cikgu tak ingat awak KSSM ni. Cikgu lupa nak bubuh unit. Semua bubuh unit ni. Okey, kat sini adalah sentimeter padu. Ni adalah minit. Semua bubuh unit ni. Okey. Pengiraannya kena ada unit belaka. Cikgu terbiasa dah. Tak bubuh unit, akhir ada unit. So, bubuh belaka unit ni. Macam yang tadi pun sama ni. Yang tadi pun sama. Yang ni pun bubuh unit belaka. Iaitu sentimeter padu. Yang ni bubuh unit minit. Okey. Yang ni sentimeter padu. Yang ni bubuh unit minit. Okey, boleh. Jadi bagi dengan 4 dapat berapa? Dapat 12 cm padu minit tolak 1. Okey, itu kadar tindak balas purata. Okey, kadar tindak balas purata. Okey, selesai bahagian B. Kemudian kita pergi kepada C. Kita pergi C. C dia suruh cari apa dia? Dia kata hitung kadar tindak balas pada masa berikut. Yang pertama dia kata pada minit pertama. Okey, pada minit pertama. So, kita pun ambil graf. Ambil graf ni, kita nak cari pada minit pertama. Minit pertama ni minit pertama. Ni minit pertama. Kita pun buat broken line. Okey, lepas tu kita ambil pembaris. Okey, ambil pembaris letak sini. Okey. Boleh ni? Awak letak pembaris ini sehingga awak akan nampak dia kena titik ni. Lepas tu ni graf. Okey, nampak tak ni? Ni graf, ni pembaris. Okey, ni graf, ni pembaris. Ni graf, ni pembaris. So sama, angle atas, angle bawah sama. Graf dengan pembaris baru awak garis panjang. Garis panjang, garis panjang, garis panjang, garis panjang, garis panjang. Okey. Garis panjang. Boleh? Okey. Bila garis panjang, macam buat matematik jugalah. Lepas tu, awak ambil titik atas satu, titik bawah satu. Nak cari titik atas, nak cari lagu mana? Awak cari tempat bersilang. Kalau cikgu tengok kat sini, nampak tak garis ni? Dia bersilang ni. Dia bersilang tengah-tengah. Atau pohon ni kita boleh ambil ni. Dia silang tengah tu. Nampak tak cikgu nak ayat apa tu? Nampak ke tak tu? Okey, katakanlah cikgu nak ambil hot ni. Dia bersilang tengah. Jadi cikgu boleh dapat koordinat dengan tepat sini. Jadi cikgu boleh mari sini. Okey. Okey. Lepas pada tu, cikgu boleh ambil masa kat sini turun bawah ni. Okey. Sini berapa? Sini berapa? 25, 26, 27. So, cikgu dapat 27. Sini berapa? Okey. 1, 2, 3, 4. 4.5. 4.5. So,
1.45. Dapat soal koordinat. Okey. Lepas tu, cikgu pun cari bawah dia pula. Cikgu cari bawah dia pula. Mana garis bawah hok betul-betul bersilang kat tengah-tengah. Okey, sini cikgu nampak bersilang tengah-tengah tu. Jadi, cikgu pun ambil kat sini garis kat situ. Okey, nak dapat koordinat. Lepas tu turun ke bawah. Turun ke bawah. Jadi pada sini, cikgu dapat koordinat sini pula. Sini berapa? 11.5. Okey, 11.5. Okey, sini berapa? Ni 5. Jadi 2, 3, 4. Okey, jadi 0.4. Dapat koordinat. Dapat koordinat, sambung titik ni. Sebab dia nak ke segitiga ni. Sambung. Buat. Lepas tu bawah pula. Dapat segitiga. Ni nak nampak segitiga ni. Dapat segitiga. Okey, dapat segitiga. Jadi, nak cari kadar tindak balas purata dalam minit pertama, ambillah formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 ni. Cikgu ambil 27 tolak 11.5. Itu kita dapat 27, okey, 0.0 cm padu tolak dengan, kalau tak buat ni pun tak apa, tolak dengan 11.5, sudah kurungnya unit dia cm padu, bahagi dengan masa, ambil Y2 juga 1.45, 1.45 tolak dengan 0.4, okey, unit dia minit. Okey, so kita pun kira lah. Okey, kira lah. Boleh? Dapat berapa tu? Boleh tak tu? Okey. Supa ke tidak dengan cikgu dapat tu? Mungkin lari sikit lah kot. Kalau awak dapat pun lari sikit. Okey, dah siap ke? Dah siap ke tu?
Siap dah. Oh, siap dah royak lah kau siap dah kat senyap. Jangan cikgu duk tunggu. Okey, takut tak siap lagi. Okey, kemudian kita tengok yang kedua pula. Yang kedua dia nak apa dia? Dia nak pada minit ketiga. Okey, yang kedua. Yang kedua dia nak pada minit ketiga. Okey. Bila dia nak pada minit ketiga, apa yang kita perlu buat? Kita pun ambil graf. Okey, kita pun tengok mana minit ketiga. Ambil broken line daripada tiga ni, ambil broken line naik atas. Okey, sini kita nak buat grafnya. Sini. Kita pun letak pembaris. Letak pembaris pada titik tersebut. Okey, kita alih supaya ni kalau kita tengok graf ni angle atas dengan angle bawah ni sama. Iaitu antara graf dengan pembaris, Okey, lebih kurang lah nampak agak-agak angle dia tu sama. Okey, bila angle sama, awak pun garis lah. Okey. Gerok sekejap. Okey, awak pun garis lah panjang-panjang. Garis panjang-panjang. Okey, dapatlah garis dia. Lepas tu sama. Okey, ambil titik atas, ambil titik bawah, buat triangle. Boleh kira dah kadar tindak balas. Tak ada masalah Okey, boleh buat sendiri yang tu. Boleh buat sendiri ke yang tu? Boleh Senyap tupah ni. Boleh. Boleh Boleh cikgu. Boleh tak? Okey. Jadi ambil titik atas, ambil titik bawah. Okey, cari Y2. Okey, cari YX. So, lepas tu buat segitiga. Kemudian Y2 tolak YX. Okey, Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Dapatlah kadar tindak balas pada minit ketiga. Okey, boleh. Dan kemudian akhir sekali kata pada akhir tindak balas. Okey, pada akhir tindak balas. Mana akhir tindak balas? Okey, mana akhir tindak balas? 4.0 nak akhir tindak balas. Akhir tindak balas 4.0. So 4.0 kita ambil buat sini, kita buat garis. Okey, garis 4.0, garis. Okey, jadi pada akhir tindak balas, maknanya kat sini berapa? Kalau kita tengok Y2, tak ada berapa. Okey, jadi kadar tindak balasnya adalah kosong. Sebab Y tu tak ada. Okey, tak ada pun isi padu gas terbebas. So kosong bahagi dengan apa-apa pun akan dapat kosong. Jadi pada akhir tindak balas, kadar tindak balas adalah 0 cm padu per minit. Okey, kemudian cikgu nak pergi kepada soalan nombor 2. Okey, bagi tindak balas antara larutan. Okey, bagi tindak balas antara larutan kalium iodida dengan plumbum 2 nitrat. Okey, soalan nombor 2. Okey, baru ni siapa dia rekod baru ni? Baru ni siapa rekod Izati cikgu. Izati, tak. Maksud cikgunya dia tengok masa untuk untuk pepejal kuning terbentuk tu. Eksperimen C tu kan ada yang ambil masa. Fai cikgu. Berapa dapat? Ingat lagi tak? Fai tak ada kat sini cikgu. Berapa dia gimana? Dia tak boleh masuk, internet dia tak ada. Ya. Cikgu, 2 minit 38 saat. Berapa? 2 minit 38 saat. 2 minit 38 saat dah. Jadi kita nak pergi kepada soalan dia kata. Okey, bagi tindak balas antara lautan kalium iodida dengan plumbum 2 nitrat, hitung kadar tindak balas purata. Okey. Okey, boleh. Jadi nak cari kadar tindak balas purata ni, kita kena buat lagu mana kadar tindak balas purata ni? Okey. Yang pertama, kita kena tulis persamaan kimia dulu. Okey. Persamaan kimia dulu. Sebut dalam peti. Okey, duokrem. Yang pertama, kita ada Ki.
Tak payah buat persamaan kimia yang ni. Yang kita ada masa saja. Kita ada masa saja. Bila ada masa, kita tak ada benda lain. Sebab apa? Sebab dia bagi pun gram gitu je. Okay, dia bagi gram gitu je. Jadi, untuk situasi yang kedua ni, bila dia minta awak hitung kadar tindak balas purata, okay, maka kadar tindak balas purata adalah 1 per masa. Okay, sebab apa kita kata 1 per masa? Sebab kadar tindak balas semua bagi dengan masa. Ingat tak? Semua bagi dengan masa. Semua bagi dengan masa. So yang ni oleh kerana okay, kita tak suka gapa-gapa, yang kita ambil adalah masa saja. Kalau eksperimen tadi kita ambil masa dengan isi padu gas. Kalau ni kita tak ambil. Yang kita ambil adalah masa saja. So kalau kita ambil masa saja, dia suka kering tu dan timbang tu. Dia keringkan mendakan dan timbangkannya. Setimbangkannya. Kita tak buat tu tak? Kita tak buat. So kalau tak buat, kita tak tahulah berapa tu. Jadi dia ada sebenarnya data tu. Cuma kita tak buat data tu. Nak buat lagu mana Nak buat lagu mana Dia untuk B ni kan. Sebab dia ada tu. Cikgu tak perasan tadi tu. Cuba tengok muka surat 224 tu. C tu dia kata turas kandungan dalam piring Petri dan cuci mendakan dengan air suling, keringkan mendakan dan timbangkannya. Okay, timbangkannya. So kalau timbang, okay, kita agak-agak lah ni. Cikgu ambil agak-agak timbang tu sebab kita tidak buat eksperimen ini. So kita main agak-agak je. Jadi kalau kita nak buat lebih-lebih takut tak kena pula. Nanti cikgu buat KI. Ambil PB nitrat. Okay, PB nitrat. Ambil KI lah 39. Sekejap 39. Tambah dengan I 137. 137 ni. 2 bahagi 1 7 ni. 0.01. Okey, 2 gram. Okey. Katakanlah tanda balik ni hok bahagian C tu dia kata keringkan, mendakan dan timbangkannya. Okey, jadi rekod data anda dalam bentuk jadual, maka hok ni C baru ni cikgu terlepas pandang C tadi cikgu terlepas pandang minggu lepas. So C ni macam mana nak rekod jadual dia? Rekod jadual dia disuruh apa dia? Rekod masa untuk tindak balas selesai. Yang pertama kita ada masa untuk tindak balas selesai. Okey, berapa tadi? Iaitu 2 minit 38 saat. Itu masa untuk tindak balas selesai. Lepas tu dia kata keringkan mendakan timbang. So jisim mendakan. Sama dengan berapa? Katakanlah kita ambil 2.5 gram. Contohlah. Terdapat 2.5 gram. Okey, 2.5 gram. Banyak sangatlah. Cikgu ambil 1.5 je lah. 1.5. Okey, 1.5 gram. Ambil dekat data ni. Tambah Ambil sebab dah. dia ada rekod. Rekod data anda dalam jadual ni. Untuk C ni, A dah ada. B dah ada. Ni untuk C. Tapi perbincangan dia tak say benda ni. Cuma dalam soalan ni dia nak. Soalan di aktiviti 7.2. Dia kata hitung kadar tindak balas purata. Jadi bila dia nak kadar tindak balas purata untuk B tu adalah sama dengan berapa jisim? 1.5 gram. Okey. Berapa masa dia? 25. Okey. Jadi yang ni kalau kita nak convert kepada second pun boleh juga. Jadi cuba convert kepada second, iaitu 2 kali dengan 60, okey. Kemudian tambah dengan 38, betul tak? Jadi akan dapat 158 second kan? Okey, jadi maknanya masa adalah 158 second. Jadi daripada sini tekan kalkulator dapatlah berapa nilai dia gram per second.
Itu kadar tindak balas purata. Okey, selesai dah? Selesai? Sekarang soalan B. Okey, soalan B. Soalan B dia kata, bolehkah anda menghitung kadar tindak balas pada saat ke-30? Ni data kita. Ni data kita. Bolehkah kita hitung kadar tindak balas pada saat ke-30? Tak boleh kan? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. So tak boleh. So jawapan dia bolehkah? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab apa? Sebab masa yang kita ambil hanyalah untuk tindak balas selesai. Okey. Kalau eksperimen 1 dengan 2 tu kita ambil masa kan? Kita ambil isi padu gas dalam selang 30 saat sehingga tindak balas selesai. Pasti ada? Selang 30 saat sehingga tindak balas selesai. Apa tu selang 0.5 ataupun 0.5 minit sehingga tindak balas selesai. Waktu kita ambil masa seumur sampai tindak balas selesai. Tapi yang ni kita ambil masa selesai saja. Jadi bila masa dah selesai kita ambil, so kita tak boleh nak tahulah kadar tindak balas pada masa berapa-berapa tu kita tak boleh nak ukur. Sebab yang kita ambil adalah masa untuk tindak balas selesai. Okey. So ada soalan nak tanya? Jelas ke tak? Tak jelas? Okey, jelas Jadi kalau jelas, so kita boleh tengok, awak boleh tengok juga contoh di muka surat 227 juga, iaitu menyelesaikan masalah numerikal tu berkaitan kadar tindak balas. Contoh 1 tu boleh tengok, contoh 1. Okey, kemudian apa yang cikgu nak awak jawab adalah aktiviti 7.3 dengan uji kendiri 7.1. Okay, aktiviti 7.3 dengan uji kendiri 7.1. Dua-dua tu duduk di muka surat 229. Okay, 229. So kita bincang pukul berapa dah ni? Okay. Ada kelas tak awak lepas ni? Ada. Ada, okay. Kalau gitu kita bincang hari Ahad depan. Okay. Aktiviti 7.1 dengan uji kendiri aktiviti 7.3 dengan uji kendiri 7.1 kita bincang hari Ahad depan. So jangan lupa jawab semua soalan tersebut. Kalau ada masalah nanti tanya cikgu Tanya cikgu. Okey, boleh tanya sebelum hari Ahad. Okey. Okey, kalau siapa yang dah siap report untuk tajuk acid base dan garam itu dan juga uji kendiri boleh hantar dekat sekolah lah, bilik bilik 4 Besari tu, kelas 4 Besari tu Tok Koci. Kalau katakanlah mau ayah kerja awak pun nak pergi hantar hari Ahad pun tak apa. Hari Jumaat pun tak apa, hari Sabtu pun tak apa sebab bilik tu Tok Koci. Jadi bubuh dalam kotak tu je, nanti cikgu pergi susung lah macam mana. Dan kalau andainya awak rasa awak tak ada nak buat kerana tak ada nak tak ada nak salin, so ada sign hok buat dengan sempurna, boleh minta pinjam dengan dia lah. Okey, lepas tu hantar. Cikgu nak paling lewat minggu depan lah sebab kita nak habis sekolah. Minggu depan habis sekolah tapi silibus tak habis lagi cikgu akan continue juga kelas ni. Tapi kalau andainya awak nak pergi mana-mana, royak ke cikgu lah. Mungkin cikgu akan cari hari lain supaya boleh ramai juga boleh masuk. Ni pun kira okey lah. 20 berapa hari ni tak sampai. Hari ni 25 orang dah. 25 orang boleh masuk. Okey, jadi tak apalah hok lain tu cikgu rasa mungkin lain tak berapa molek. Cuma kalau boleh latihan hok masuk ni boleh buat molek supaya sign awak tu boleh tengok latihan tersebut. So tahun depan tu kalau kita tidak sempurna untuk tahun ni kan, jadi susahlah sikit kita nak kita kena struggle sikit lah untuk tahun depan tu. Jadi cikgu nak ambil kehadiran awak sekejap. Kehadiran awak untuk hari ni iaitu 9 Disember 9 Disember. Okey, cikgu mula dengan kelas 4 takwa. 4 takwa Anis Fasihah ada? Anis Fasihah ada? Ada cikgu ada. Anis Fasihah ada. Okey, Alia Syafiqah? Ada.
Ada Nazifah? Ada. Ada. Hanim? Ada. Adnin? Adnin? Baca 3 kali tak nyaut tak ada. Adnin tak ada. Adnin ada tadi. Rasanya internet dia slow kot. Slow pula. Okey, Afika? Afika pun tak ada juga ni. Internet slow juga. Amna? Amna baru Dia ni tak ada. Amna ada? Tadi ada masa tu, Bik. Amna line slow tu. Azianti? Aziz ada. Azianti ada. Okey. Ni Fazlin? Tak ada. Tak ada.